Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya alu-alukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ihsan bin Muhammad Daud, penceramah kita pada malam ini, dan juga tim-tim kru daripada Radio Nasional FM. Jadi untuk makluman sidang Jumaah pada malam ini, kuliah maghrib kita akan dirakam oleh tim Radio Nasional FM untuk segmen agama yang akan disiarkan pada satu hari yang ditetapkan nantilah. Jadi Ustaz mengalu-alukan kedatangan kru-kru daripada RTM untuk sama-sama kita menjayakan program pada malam ini. Dan juga pada hari Jumaat sekali lagi, tim Nasional FM sekali lagi akan datang pada hari Jumaat. Sama-sama lagi untuk berterusan, kita akan mendengar dan merakam kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Tanpa melengahkan masa, pihak masjid menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan alhamdulillah pada malam ini sesi ceramah kuliah maghrib pada malam ini dirakam khas untuk dimuat naik dan diperdengarkan di dalam Radio Nasional FM, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita menyambung kembali pengajian kita, iaitu di bawah tajuk kewajipan menyelesaikan wasiat yang dibuat oleh si mati. Seperti mana yang kita maklum, wasiat ini kedudukannya adalah di tangga yang keempat, iaitu nombor 4. Iaitu bila mana berlakunya kematian, perkara pertama yang mesti diselesaikan adalah pengkebumian si mati. Maka menjadi hak kepada si mati untuk dikebumikan. Yang kedua, mestilah diselesaikan hutang piutang si mati. Yang ketiga adalah harta sepencarian di antara si mati dengan pasangan dia. Yang keempat, iaitulah wasiat yang dibuat oleh si mati sewaktu dia hidup dan perlu dilaksanakan oleh ahli waris selepas dia mati. Dan yang kelima, setelah selesai 1, 2, 3, 4 itu, maka baki ataupun lebihan harta si mati itu hendaklah dibahagikan kepada ahli warisnya, iaitu dibahagikan mengikut faraid. Maka di sini ada 5. 5 itu setiap satu banyak perbincangannya. Kalau kita lihat kepada nombor 1 itu, nak ke bumi guna duit siapa? Kemudian orang sedekah bubuh dalam tabung selepas dia mati, orang datang ziarah jenazah dia. Duit tu nak bahagi faraid ke tidak? Duit tu milik si mati ke milik ahli waris? Kemudian pergi kepada yang kedua, iaitu tentang hutang piutang yang ditinggalkan oleh si mati. Maka hutang piutang ini terbahagi pula kepada 2, iaitu hutang si mati dengan manusia, kemudian hutang si mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan manusia tadi dibayarnya dengan duit yang ditinggal, harta yang ditinggalkan oleh si mati kepada yang memberi hutang itu.
Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali diselesaikan nazar dia, barangkali diselesaikan badal haji, badal umrah yang dia tak bayar zakat dan sebagainya. Nombor 3 adalah harta sepencarian yang dimiliki oleh dia dengan pasangannya semasa dalam tempoh perkahwinan tersebut. Tak kisahlah siapa yang keluarkan duit, siapa yang tak keluarkan duit, siapa yang renovate rumah, siapa yang tak renovate rumah, tetapi harta itu adalah timbul, muncul, terbina di dalam tempoh perkahwinan. Kemudian nombor 4 adalah wasiat yang dibuat oleh si mati waktu dia hidup dulu, dan ahli waris hendaklah menyelesaikannya setelah dia mati. Dan nombor 5 adalah faraid ataupun harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati untuk diberikan hak kepada ahli-ahli waris kepada si mati. Siapa dia? Yang layak menerima harta pusaka si mati. Jadi nak selesai 5 ini, tuan-tuan dan puan, dia bukan dengan cara kita berbincang tanpa kita bersandarkan kepada ilmu. Mestilah kita faham, ahli waris kita faham, dan bila mana semua faham, bukan bersandarkan kepada nafsu tetapi berdasarkan kepada ilmu tadi, maka dia akan jadi tenang dan dia mudah diselesaikan. Satu persoalan orang tanya, Ustaz, ayah saya meninggal. Maka harta yang ayah saya tinggal adalah rumah sebiji sahaja. Maka ayah saya ini meninggalkan hutang. Jadi bagaimanakah kami ahli waris tadi nak menyelesaikan hutang ayah dia tadi? Mana kata hutang si mati. Maka kita jawab kepada dia adalah menyelesaikan hutang si mati ini adalah satu perkara yang wajib ditunaikan dan dijelaskan. Siapa yang wajib? Ahli waris tadilah. Okey. Masalahnya Ustaz, ayah saya tak meninggalkan harta lain, hanya rumah sebiji sahaja. Di mana? Barangkali di Bandar Estate. Tapi yang bertanya ni bukan Bandar Estate lah. Maka takkan saya nak jual rumah ini? Maka ditanya kepadanya, kalau jual rumah ini maka boleh bayar semua hutang? Boleh. Maka jawabnya adalah wajib untuk dia jual rumah itu yang dimiliki oleh si mati selepas, makna kata yang dia dimiliki oleh si mati waktu dia hidup dahulu, maka kena jual dan bayar hutang tersebut. Habis kalau dijual rumah ini, kami nak duduk pergi mana? Soal nak pergi duduk mana terpulang. Nak sewa rumah boleh, nak kerja boleh, nak duduk dalam gua pun boleh, nak tumpang rumah orang pun boleh. Tetapi si mati, kalau dia mati ditanam di Bandar Estate ini, dia tidak boleh berpindah pergi ke kubur di Bangi, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab si mati akan terus kekal di dalam kubur. Bayangkan kalau si mati ini tidak diselesaikan hutangnya, apa akan jadi kepada dirinya? Maka Nabi SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Apa maksud hadis ini? Roh orang mati yang beriman tergantung di awang-awangan dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutangnya dibayar oleh warisnya atau orang lain. Riwayat Al-Tirmizi. Maka daripada hadis ini nak bagi tahu keadaan orang yang berhutang. Cuba bayang tuan-tuan dan puan-puan, ahli waris dia buat tak tahu. Dia tak selesaikan hutang si mati itu. Kemudian yang memberi hutang itu pula menuntut. Kemudian yang memberi hutang itu pula kata, aku tak halalkan hutang aku itu. Sudah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila mana kita ada ilmu, ada tanggungjawab, maka kita akan buat. Itu menandakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak menutup aurat? Tunggulah hidayah daripada Allah. Tak apa, nak tunggu-tunggu. Jangan buat malu. Jangan kita khianat kepada Allah Ta'ala. Kalaulah itu merupakan suatu
kita kata arahan, perintah daripada Allah, maka kena laksanakan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya untuk kita belajar, pentingnya untuk kita faham supaya dibahagikan harta pusaka itu mengikut landasan yang 5 tadi yang saya katakan. Baik. Pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, pada pertemuan yang lalu kita dah habis berkaitan dengan rukun-rukun wasiat. Yang mana ada 4. Yang pertama al-musi, iaitu orang yang berwasiat. Yang kedua iaitu orang yang diwasiatkan. Yang ketiga adalah barang atau harta yang diwasiatkan. Maka yang keempat iaitu sirah, ijab dan qabul, offer dan acceptance. Maka bila mana kita berbincang soal wasiat, maka 4 rukun ini mesti dipenuhi. Sama juga macam tuan-tuan semayang, masuk rakaat ketiga maghrib tadi baru teringat tak ambil air semayang. Adakah kita kata halah beralah je lah, aku dah bagi salam dah ni? Batal ataupun tidak maghrib kita tadi? Batal. Sebab kita tak ambil wudu. Sama juga dengan wasiat. Bila mana 4 rukun ini tidak dipenuhi tuan-tuan dan puan-puan, maka wasiat itu akan menjadi batal. Bila menjadi batal, maka tidaklah boleh dikira sebagai wasiat yang dibuat oleh si mati, kerana rukun itu pun tidak sempurna. Baik. Maka beberapa prinsip wasiat dalam Islam tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, maka prinsip ini saya harap pendengar-pendengar, saya harap jemaah, ahli jemaah Masjid Bandar Estek ini faham sefaham-fahamnya. Supaya apa? Supaya bila kita faham, kita tahu apa tindakan yang kita nak buat. Yang pertama, seseorang Islam boleh membuat wasiat terhadap hartanya kepada sesiapa yang dia kehendaki, dengan tertakluk kepada 2 syarat, iaitu orang yang menerima wasiat bukan waris, melainkan telah dipersetujui oleh semua waris yang lain. Nak beri kepada ahli waris boleh, dengan syarat dipersetujui oleh semua ahli waris yang lain. Dan yang kedua, kadar wasiat itu tidak melebihi 1/3 daripada harta dia tadi. Kemudian orang tanya, 1/3 ni daripada harta yang mana? Yang saya katakan di sini adalah semua harta yang dimiliki oleh si mati selepas dia mati. Sebagai contoh, harta si mati dahulu ada 1 juta. Selepas dia mati, tengok balik tinggal 500,000. Adakah nak guna 1 juta tadi? Tak boleh dana. Maka guna yang 500,000 itu sahaja. 500,000 ini adakah rumah sahaja? Tidak, keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau si mati ada gelang emas, ada barang kemas, ada rumah, ada motor, ada kereta, ada banglo, ada motorboat dan sebagainya, maka dicampurkan semua itu 1/3 daripada keseluruhan harta si mati. Sebab itu kalau bab wasiat jangan duk sebut saya wasiat semua harta saya. Sabar dulu. Sebab dia ada prinsipnya. Sebab itu kalau kita kata kita wasiat semua harta, ahli waris kita nak telan apa tuan-tuan dan puan-puan? Ni ahli waris kita ini. Sebagai contoh, imam masjid ini Ustaz Nasrul, seorang jemaah ini dia beri hartanya, wasiat kepada semua hartanya kepada Imam Nasrul ini. Maka isteri dan anak-anak nak makan apa pula? Sebab dah tak boleh dah dapat faraid, sebab licin dah wasiat. Maka sebab itulah tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta si mati. Kadang-kadang ada orang tanya, matlamat wasiat ini
untuk apa? Adakah semua orang wajib mewasiat? Jawapannya tidak. Jangan pula kita sebut semua orang wajib. Sebab semua orang pun dia ada kategori-kategori yang berbeza. Kalau saya katakan dalam masjid ini, tuan-tuan dan puan, saya katakan pendengar-pendengar National FM, saya katakan di sini, kita semua adalah berbeza. Kalau saya katakan dengan diri saya, adakah saya ini berhajat kepada wasiat? Jawapan saya tidak berhajat, kerana saya tahu dah, andai kata saya meninggal nanti, siapakah ahli waris saya? Maka saya katakan faraid sudah memadai. Melainkan tuan-puan tak sama dengan saya. Contoh, tuan-tuan dan puan, ada bela adik-beradik yang susah ataupun adik-beradik yang OKU. Tuan-puan pun dah belajar tentang sistem faraid, tuan-puan dah belajar tentang sistem harta pusaka ini, maka tuan-puan congak punya congak, rupa-rupanya adik yang susah, abang yang OKU ini tidak dapat mewarisi harta tuan-tuan. Kenapa? Sebab saya ada isteri, saya ada ayah, saya ada ibu, saya ada anak lelaki, anak perempuan. Maka dia tidak boleh mewarisi kerana dihalang oleh ayah dan juga dihalang oleh anak lelaki itu. Dihalang ini makna kata dia memahjubkan adik-beradik kita daripada mewarisi harta pusaka kita. Barangkali ada orang yang mana dia bela anak angkat. Anak angkat ini tidak boleh mewarisi harta pusaka. Ataupun ada juga yang mana zaman dia muda dulu dia terlanjur. Dia ada anak tidak sah taraf. Maka anak tidak sah taraf ini dia tak ada ayah, dia ada ibu sahaja. Habis tu yang kahwin dengan maknya itu, maka kita boleh katakan sebagai bapa biologi. Maka yang boleh mewarisi adalah ibunya dengan dia sahaja. Yang kahwin dengan ibunya itu adalah lelaki yang menyebabkan dia lahir sebagai contoh, maka tidak boleh mewarisi. Ataupun kita ada ambil anak susuan. Kita dah declare bahawa kita dah cukup dah. Kita ambil dia sebelum 2 tahun. Kemudian kita susukan dia beberapa kali kekenyangan yang diiktiraf oleh hukum syarak. Maka dia juga tidak boleh mewarisi harta pusaka kita. Dan kita juga tidak boleh mewarisi harta pusaka dia. Maka instrumen wasiat ini adalah yang terbaik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut kepada siapa yang kita nak bagi wasiat itu, maka kita kena belajar dan kena tahu susun galuh salah silah keluarga kita, siapakah yang kita berhajat nak beri kepada dia, yang mana dia ini tak layak mendapat harta pusaka kita secara faraid sebagai contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, wasiat yang dibuat oleh seseorang semasa hidupnya adalah sah dan boleh dilaksanakan selepas kematiannya, kecuali jika matlamat wasiat itu bertentangan dengan hukum syarak. Nak bagi tahu di sini bahawasanya konsep wasiat adalah dibuat waktu hidup, transaksi lepas daripada mati. Siapa yang mati? Pemberi. Tak dilah. Jangan tersalah pula kata penerima yang mati dulu. Mesti pemberi yang mati dulu. Sebab konsepnya kena faham, dibuat waktu hidup, transaksi lepas daripada mati. Apa maksud transaksi tadi? Makna kata pelaksanaan itu. Kenapa kena faham konsep ini? Sebab ada orang dia tak faham. Dia tertukar. Sekejap dia kata hibah, sekejap dia kata wasiat, sekejap dia kata pesanan. Dia pun duk main dinum-dinum gitu, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian yang tukang perjelas pula, pening juga. Rasa wasiat bukan hibah. Hibah pun boleh jadi juga. Jadi tak mau, tuan-tuan dan puan-puan. Zaman ini adalah zaman era 2022. Ini bukan 1976, bukan 1956, bukan 1932, tuan-tuan dan puan. Ini tahun 2022. Kemudian, tuan-puan jangan ingat dalam bab ini orang tua itu memahami. Belum tentu, tuan-tuan dan puan.
Bukan faktor umur 60-an, 70-an itu dia alim, belum tentu. Saya bawa contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Berlaku kepada sahabat saya sendiri. Bila mana ibunya meninggal, ibunya meninggalkan harta, iaitu barang kemas dengan duit cash. Tak banyak pun, dalam 70,000 hingga 80,000. Maka bila mana ibunya meninggal, maka si ayah ini umur 70-an cakap pada anak-anak, duit mak engkau tu aku nak tau. Sudah. Ayah umur berapa? 70. Maka dia kata duit mak engkau yang 70,000 tu aku nak. Maka dia 4 beradik. Saya kata kepada dia, tak boleh sebab ada hak. Betul aku tahu ada hak. Kenapa tak cakap? Mana lepas nak cakap dengan orang tua tu? Mana lepas maknanya? Dia kalau dia kata A lah. Dia pun senyap lah. Kemudian si ayah pun berjanji, rumah pusaka ni, rumah mak kau ni dengan aku ni, ni aku akan beri kepada engkau ni. Sebab abang-abang ambil tanah, nak bagi rumah kepada dia. Maka dia kata terima kasih banyak. Lepas 7 bulan ibu dia meninggal, maka ayah dia pun menikah baru. Maka selepas tahun menikah, dia pun jumpa dengan sahabat saya. Dia kata rumah ni bagi pada makcik kau lah Tadi dah sebat 70,000. Ni nak suruh beri pula rumah ini kepada isteri baru tadi. Siapa yang bercakap ini? Yang bercakap ini adalah seorang lelaki yang berumur 70 tahun. Tuan-tuan, saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, apa jadi dengan sahabat saya? Dia kata kepada ayahnya, tak apalah, mana yang ada ini ambil. Maka dia melepaskan diri, dia takharus, dia keluar daripada pembahagian pusaka. Dia kata bahagilah, nak bagi macam mana. Soalan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, pelepasan itu bersandarkan kepada keikhlasan ataupun malas nak bergaduh? Malas nak bergaduh. Bila malas nak bergaduh, adakah redha itu ada? Barangkali ada, barangkali tak ada. Maka dia pula cerita kepada saya apa yang dia ada sekarang ini. Dia kata andai kata dia meninggal awal, dia nak buat sesuatu, nak beri awal-awal kepada isteri dan anak-anak. Sebab andai kata dia meninggal dulu, ayah dia masih hidup, maka ayahnya akan dapat bahagiannya, isterinya akan dapat bahagiannya, anak-anaknya akan dapat bahagiannya. Kalau dia dengan ayah dia pun tidak lepas, mana mungkin menantu nak berdepan dan mencucu pula nak berdepan dengan atuk dia tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, siapa yang tahu tentang keluarga kita? Kita. Saya tahu tentang keluarga tuan-tuan dan puan? Saya tak tahu. Tuan-puan tahu tentang keluarga saya, boleh repair ke, boleh perbaiki ke, ataupun aman damai, tuan-puan pun tak tahu. Jadi, kita dah tahu keadaan keluarga kita, ahli keluarga besar kita ini, maka perancangan itu yang kita patut atur mulai sekarang, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini itu. Baik. Yang ketiga, tidak ada cara tertentu untuk membuat wasiat dalam Islam, sama ada melalui percakapan atau penulisan. Tuan-puan nak buat secara bertulis, tuan-puan nak buat secara verbal, secara percakapan. Apa yang penting dalam Islam ialah perkataan yang dapat difahami dan mempunyai makna wasiat itu. Tuan-puan nak buat secara bertulis pun boleh, tuan-puan buat secara percakapan pun boleh. Tetapi seperti mana saya maklumkan tadi, tahun ini 2022, masing-masing ada smartphone, masing-masing ada laptop, masing-masing ada komputer, desktop dan sebagainya. Maka pada saya, bertulis itu adalah lebih terjamin dan bertulis itu adalah lebih proper, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimanakah kita nak buat? Kalau kita nak buat secara bertulis, tuan-puan buatlah ikut format yang ada. Oh, saya nak lantik lawyer Ustaz, boleh, dipersilakan. Kemudian dah buat perjanjian, pergi endorse pula di mahkamah syariah pun boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan 4 rukun yang kita belajar itu sempurna. Mesti ada siapa pemberinya, nama IC. Kemudian penerima, nama IC.
Kemudian apa harta yang diwasiatkan, kalau ada 4, ada 3 item satu dalam jadual cantik punya. Kemudian kalau tanah, adanya HSD lah, mukim mana lah, daerah mana, negeri mana. Kemudian kalau kereta, jenis apa, Pro 2, Kenari ke, Viva ke, Myvi ke, kan, King tak King ke, tulis tuan-tuan dan puan-puan. Supaya apa? Supaya jelas nombor chassisnya, nombor plate-nya. Kemudian kena ada sirah, yakni lafaz ijab dan qabul. Aku mewasiatkan harta aku ini kepada siapa. Kemudian penerima pula tulis dan dia baca, aku menerima wasiat sekian. Kemudian ada tanda tangan pemberi, ada tanda tangan penerima. Kemudian ada saksi lelaki 2 orang. Pesuruhjaya sumpah lah, macam-macam lah, mati stamp, buatlah tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian fotostat habis beri kepada ahli waris yang ada. Ini wasiat aku buat. Supaya apa? Tak ada element of surprise. Supaya tak terkejut tuan-tuan dan puan-puan. Bila terkejut, kalau boleh menerima dengan adil, tak apa. Sebagai contoh, dia wasiatkan kepada seseorang, ahli waris tak tahu. Kemudian bila mana nak dilaksanakan, pakat tak puas hati, pakat bantah habis tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata bila masa pula ayah saya ni buat. Kemudian dia bawa lah alasan-alasan hampirnya kepada mati, tidak sah muamalat, isu maradul maut lah, kemudian dipaksa lah. Jadi tak mau tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat secara proper dan biarlah penerima kemudian ahli waris kita tahu sedikit sebanyak. Supaya apa? Supaya tidak berlakunya kecaman, berlakunya perbalahan, ketidakfahaman, tak percaya dan sebagainya. Baik. Kemudian yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, wasiat yang dibuat oleh seseorang yang tidak cukup umur, dia tak balik lagi, atau orang gila adalah tidak sah dan terbatal. Sebagai contoh, anak kita umur 7 tahun, baru masuk darjah 1 baru ni. Dah. Adik wasiatlah kepada ayah, harta adik ni, jahanam tuan-tuan dan puan-puan. Mestilah umur itu adalah umur age majority, iaitu umur mumayyiz. Kemudian orang gila adalah tidak sah juga wasiat yang dibuat oleh mereka. Kemudian yang kelima, wasiat yang dibuat kepada seseorang waris adalah tidak sah kecuali waris-waris yang lain bersetuju ketika pembahagiannya, dan persetujuan waris-waris masa hidup orang yang membuat wasiat adalah tidak berkaitan. Sebagai contoh, dia wasiatkan kepada anaknya. Anaknya ini ahli waris ke tidak? Anaknya itu adalah ahli waris. Kemudian ahli waris ni maknanya apa? Orang yang layak menerima harta pusaka si mati. Kalau tuan-tuan tanya saya, siapa ahli waris saya? Isteri saya, mak saya, ayah saya, anak lelaki saya 3 orang. Maka orang ini yang akan menjadi ahli waris yang layak menerima harta pusaka saya. Maka kita nak beri kepada ahli waris tadi, sebagai contoh, saya nak beri kepada anak saya yang sulung. Kemudian saya tanya kepada semua ahli waris saya yang tadi 5 orang lebih tadi ni, setuju tak? Semua kata setuju. Adakah persetujuan itu boleh diambil? Jawapannya tidak. Persetujuan itu hendaklah diambil selepas saya mati. Siapa dia? Yang memberi wasiat itu. Makna kata persetujuan sebelum mati adalah tidak dikira. Mestilah persetujuan itu selepas mati. Sama juga macam seseorang itu dia terlampau memikirkan tentang harta dia. Maka dia pesan kepada anak-anak dia, bila mana ayah mati nanti, harta ayah ni korang bagi faraid sama rata. Jangan duk bagilah ikut faraid, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Maka anak-anak berkata, insya-Allah. Maka matilah si ayah itu. Adakah anak-anak itu wajib untuk membahagikan sama rata? Jawapannya tidak. Sebab mana mungkin orang yang hidup boleh bercakap, memberi arahan tentang harta dia untuk dibahagikan faraid secara sama rata. Sebab
faraid tidak boleh dibincangkan selagi mana mati belum sampai. Kenapa mati belum sampai? Sebab dia tak mati lagi. Bila mana dia mati, siapa yang boleh bincang? Bukan dia, sebab dia mati dah. Adalah ahli waris dia. Ada orang sampai tahap begitu besar. Maka jangan duk buat kerja begini, tuan-tuan dan puan-puan, buat malu ke orang. Apa yang kita ada setelah kita mati, apa yang kita ada itu, mati kita katalah pukul 8.30 malam ini, maka telah berpindah tangan kepada ahli waris yang lain. Berpindah tangan tu maknanya apa? Telah menjadi milik mereka. Sebagai contoh, Tuan Haji ini ada rumah di Bandar Estek ni ada 5 biji, 5 buah. Maka Tuan Haji mati malam ini. Maka 5 buah itu menjadi milik siapa? 5 buah itu telah menjadi milik ahli waris kita. Kalau ada 5 buah, ahli waris ada 10. Maka kelima-lima itu menjadi milik 10 orang tadi. Maka dia akan bahagilah ikut faraid dan sebagainya. Jadi nak bagi tahu di sini bahawasanya wasiat yang dibuat kepada ahli waris mesti mendapat persetujuan ahli waris yang lain, dan persetujuan itu mestilah selepas pewasiat itu meninggal dunia. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, wasiat yang lebih menguntungkan kepada seseorang bukan waris yang melebihi 1/3 daripada harta pembuat wasiat adalah tidak sah, dan perkiraan itu hendaklah dibuat selepas ditolak bahagian pembelanjaan kematian dan hutang-hutangnya, melainkan waris-waris bersetuju di atas wasiat itu. Yang ini pula, tuan-tuan dan puan, adalah kita wasiat kepada bukan ahli waris. Saya wasiatkan kepada imam masjid ini. Imam ini ahli waris saya ke tidak, tuan-tuan dan puan? Bukan. Sebab dia tak layak menerima harta pusaka saya. Maka bila mana saya wasiatkan kepada imam masjid ini, adakah dia layak mendapat wasiat itu? Dia layak, walaupun ada ahli waris yang tidak bersetuju. Kerana apa? Sebab dia bukan ahli waris saya. Tetapi kalau saya beri kepada wasiat kepada ahli waris saya, mesti mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Tetapi bila mana kita wasiat kepada bukan ahli waris, maka dia tetap layak mendapat 1/3 itu. Kecuali kalau saya wasiat lebih daripada 1/3, maka ahli waris lain kena setuju. Kalau ahli waris lain tidak setuju, maka saya dapat setakat 1/3 itu. Penerima itu hanya dapat setakat 1/3 itu, disebabkan dia bukan ahli waris. Habis itu ustaz, kalaulah kita wasiat kepada ahli waris, kemudian ada ahli waris yang tidak bersetuju, maka dia tak dapatlah wasiat itu. Betul. Habis itu dia dapat apa? Maka dia hanya mendapat faraid sahaja, bukan wasiat. Baik. Prinsip yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, wasiat adalah tidak sah dan terbatal jika ia dibuat kepada si pembunuh. Yang membunuh pembuat wasiat itu sama ada dengan perbuatannya sendiri dengan sengaja atau secara tersalah, yakni tidak sengaja. Sama juga macam bab pembahagian harta pusaka. Dia anak membunuh ayahnya, ayahnya mati. Maka bila mana ayahnya mati, adakah dia layak mewarisi harta pusaka? Jawapannya tidak. Jadi dia terkeluar daripada ahli waris tersebut disebabkan pembunuhan itu. Jadi bab pembunuhan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita di Malaysia yang hidup dalam undang-undang ini, kita ada mahkamah kita, maka dikatakan sebagai pembunuh itu setelah dibuktikan dia bersalah. Jadi kita naklah pembuktian itu. Maka setelah mana dibuktikan bersalah, memang dia yang berbunuh, dia yang membunuh si mati itu, maka perintah mahkamah itu yang menjadi bukti bahawasanya dia tidak layak mendapat wasiat itu ataupun faraid harta pusaka itu. Baik, habis berkaitan dengan
prinsip wasiat dalam Islam. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah wasiat ini menjadi terbatal? Sebab itu kalau tuan-puan cerita bab wasiat, dia boleh jadi batal dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Yang pertama, wasiat akan jadi batal apabila berlakunya penarikan balik wasiat. Sebagai contoh, perwasiat menarik balik wasiatnya seperti berkata, aku tak jadi berwasiat kepada si Polan itu. Ataupun aku batalkan wasiat aku kepada engkau. Maka pada ketika ini, wasiat itu pun menjadi batal. Selagi mana tak ada perkataan, selagi mana tidak ditulis tentang pembatalan itu, maka wasiat itu berjalan. Tak ada orang yang boleh membatalkan dengan berkata tentang perkataan itu, menarik balik, melainkan si pemberi wasiat itu yang membatalkan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila cerita soal membatalkan ini, saya ada satu kisah yang menyedihkan, tak jauh pun daripada kita. Bila kita berceramah di masjid di surau, kadang-kadang kata-kata kita ini membuatkan orang jadi tertarik untuk buat sesuatu. Buat apa? Dia buat sesuatu yang mana harta itu boleh memberi manfaat kepada dia. Maka ada seorang atuk ini, habis saya ceramah kuliah subuh, maka dia akan makan di meja penceramah itulah. Sebab jemaah akan muliakan dia duduk dengan penceramah. Saya ingat lagi kata-kata atuk itu, lama dah berlaku, 4-5 tahun lalu. Dia kata, atuk tak ada apa dah, sebab tanah atuk ni, atuk dah wakafkan kepada masjid. Maka saya kata, subhanallah atuk, bagusnya. Saya kata, dah selesai dah. Dia kata, on the way lah, tengah buat ni, itulah, tunggu masjid, apa nak buat pun atuk pun tunggu jugalah. Sebab tanah itu nama dia. Maka setelah beberapa bulan, beberapa tahun, atuk itu sudah tiada lagi makan di meja penceramah. Maka saya tanya pada jemaah, atuk mana? Dia kata, uzur sangat dah ustaz, nyanyuk dah, tak ingat dah apa dia kata. Maka saya kata, tak apalah, dia uzur ke, dia nyanyuk ke, itu bahagian dia. Tetapi dia dah wakafkan tanah dia ini kepada masjid. Maka orang masjid pun cakap, wakaf apa ustaz? Yelah, kan dulu dia bagi tahu dia wakaf pada masjid. Wakaf apanya? Kami dah pergi rumah dia, sebab dah tahu dah dia sakit, kami pergi rumah dia, cakap dengan isteri dan anak-anak. Maka anak-anak dia kata, bila masa pula ayah dia wakaf pada masjid? Sudah. Tanah itu tanah siapa? Tanah dia. Maka anak-anak halau. Dia kata, tak ada, bila masa buat wasiat ni? Bila masa wakaf ni? Dia kata, pada masjid. Maka pihak masjid pun keluarlah, dah anak kata begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, anak jenis apa begini? Si ayah tadi dia ada banyak dah tanah. Jadi satu tanah ini dia nak wakaf. Kenapa dia nak wakaf? Untuk backup diri dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Si anak ini ayah tak mati lagi, cuma ayah nyanyuk. Bila nyanyuk, tuan-tuan dan puan kena faham, nak buat benda ini bukan senang. Nak ambil tanda tangan apatah lagi. Nak pergi tukar nama, nak buat proses itu dan sebagainya bukan senang. Maka anak bantah, dia kata tak ada. Maka saya mari terfikir, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau mati. Barangkali dia ludah begitu je tuan-tuan dan puan orang masjid ini. Apa moral kita dapat daripada kisah ini tuan-tuan dan puan-puan? Saya selalu pesan kepada tuan-tuan dan puan, kalau telah asbab tuan-puan dengar ceramah saya ini, tuan-puan jadi nak infak, nak sedekah, nak wasiat, nak hibah, nak derma, jawapan saya adalah tolong buat sekarang. Tuan-puan jangan tunggu hari yang lain. Tuan-puan jangan tunggu masa yang lain. Tuan-puan jangan tunggu sampai tuan-puan kaya betul-betul baru nak buat. Kalau rasa dah cukup, anda kata kalau aku beri ini pun, aku boleh makan lagi, banyak lagi harta aku, dipersilakan buat. Jangan tunggu tuan-tuan dan puan-puan.
Betul kita ada anak yang baik, tapi anak yang baik ni sampai bila? Barangkali baik di depan kita, belakang kita lain. Barangkali anak kita semua baik, menantu belum tentu. Barangkali menantu ini yang jadi tukang cucuk, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ceritanya di sini, kalau kita tahu kita ada harta dan kita nak harta ini memberi manfaat kepada kita, dan manfaat itu pun tidak menyebabkan ahli waris ini bila kita mati terpaksa meminta-minta pada orang lain sebab kita tak tinggalkan harta, kita tak buat begitu. Cuma harta kita ada lebih sikit, kita nak buat, maka dipersilakan buat. Sebab kita tak tahu bila kita ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang umur 36, ada orang 38. Tiba-tiba meninggal dalam tidur. Bila mana datang sahaja mati, maka terputus. Tuan-tuan tahu terputus ni terputus apa? Terputus daripada nak buat apa-apa dah. Nak hasilkan pahala ke, nak infak ke, terputus. Hilang habis. Dan kita pun diangkat ke kubur pun kita tak bawa barang kemas. Kita telanjang bulat, hanya dibalut dengan kain kafan, maka itu saja yang dia ada. Maka malaikat akan tanya tentang ibadah. Siapa jawab? Bukan mulut, tapi amalan kita. Cuba bayang kalau amalan pun tak berapa nak banyak, harta banyak tapi lupa untuk buat ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka menyesal tak sudah. Barangkali tepuk dahi, tuan-tuan dan puan. Aduh, kenapa waktu aku hidup dulu aku tak buat. Maka bila kita dah meninggal, harta itu terpulang pada ahli waris. Dia nak buat apa? Sebab dah jadi milik dia. Tetapi kalau kita ada anak yang soleh, tuan-tuan dan puan-puan, maka sudah tentulah dia baca Quran, dia buat sesuatu yang baik, maka dia katakan, ya Allah, ya Tuhanku, andai kata ada pahala di sisimu ini, ya Allah, aku sedekahkan pada arwah ayah aku, mak aku dan sebagainya. Ya Allah, ampun ya Allah dosa mak ayah aku. Itu kalau ada anak yang soleh lah. Sebab Nabi dah sebutkan, hanya 3 perkara sahaja yang boleh membantu kita walaupun kita mati, amalan still akan dapat. Iaitulah apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, doanya itu. Jadi sama-sama fikir, sama-sama cermin diri, dan sama-sama beringat. Beringat untuk apa? Beringat supaya berbaloi dengan letih, lelah, berpeluh, keringat kita untuk mendapatkan harta yang kita miliki di dunia. Berbaloi apa? Berbaloi supaya bertemu dengan Allah Ta'ala ini. Paling tidak harta-harta inilah yang akan menolong kita kelak. Tapi kata-kata saya ni, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang jemaah yang duk cerita. Saya ingat lagi ada satu masjid, surau bukan masjid, dia nak renovate di ruangan belakang, kosnya 80,000. Maka surau pun buka lah tabung untuk benda itulah. Tak sampai seminggu datang jemaah, dia kata stop lah, kutip derma. Kenapa? Stop, saya nak buat semua sekali, kontraktor saya cari, duit saya semua sekali. Tuan-tuan tahu dia keluarkan berapa? RM 80,000. Maka AJK tanya, hebat tuan. Oh, Ustaz Ehsan pun ada ceramah, dia kata suruh buat benda ni, saya pun nak dapat juga apa ni. Oh, saya kata aku yang ceramah pun tak keluar 80,000, yang dengar ceramah keluarkan 80,000. Kalau dia keluarkan 80,000, tuan-tuan rasa dalam akaun dia ada 85,000, tinggal 5,000. Makna kata lebih lagi lah. Tapi tak adalah saya kata begini, Tuan Haji pula pergi tengok KWSP malam ni, rupanya ada 90 tadi dia keluar. Saya tak adalah kata begitu. Makna kata sesuai dengan kemampuan kita. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan apa yang kita bincangkan pada malam ini, kita dah tahu dah prinsip-prinsip dalam elemen berkaitan dengan wasiat. Adanya isu 1/3, kemudian ada isu berkaitan dengan
4 rukun tadi. Kemudian bagaimanakah wasiat ini boleh terbatal? Pernah terfikir ataupun tidak, penerima itu wajib ataupun tidak dia menerima wasiat itu? Jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi hak eksklusif kepada penerima wasiat itu, sama ada dia nak terima ataupun dia nak tolak. Sebagai contoh, penerima tadi, dia tahu dah bahagian dia banyak ini, maka dia pun mati, pemberi tadi. Maka penerima kata, oh saya tak ambil harta ni, minta maaf, saya tak ambil. Mana kata dia tak terima lah. Adakah berdosa pihak dia? Tak. Itu adalah haknya untuk terima ataupun tidak. Sebagai contoh, bahagiannya ini adalah 30,000. Apa nak buat dengan 30,000 tadi? Adakah pergi sedekah rumah anak yatim? Tak. 30,000 itu diambil, maka digaulkan, dicampurkan pula ke dalam harta pusaka si mati tersebut. Makna kata dibahagikan secara faraid lah pula kepada ahli waris yang lain. Makna kata hibah wasiat itu juga menjadi batal, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian dia juga akan jadi batal bila mana penerima itu mati dulu daripada pemberi tadi. Sebagai contoh, pemberi itu dia beri kepada penerima. Dia dah buat dah cantik dah dari segi sirah, ijab dan qabul. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala dia mati dulu. Siapa mati dulu? Penerima tadi. Maka wasiat itu pun jadi batal. Disebabkan penerima mati dulu. Siapa suruh dia mati dulu? Lambatlah sikit, sebagai contoh. Jadi penerima bila dia mati dulu, maka terbatallah juga wasiat tersebut. Mesti pemberi yang mati dulu. Sebab konsep wasiat ini, mestilah pemberi yang mati, barulah boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah dikatakan orang ini, dia kata dia nak wasiat begini, aku wasiatkan barang ini untuk engkau jika aku mati dalam perjalanan hari ini. Dia nak balik kampung ke Kelantan hari ini. Dia kata, aku wasiatkan rumah ini kepada engkau kalau aku mati dalam perjalanan hari ini. Oh, lagi dahsyat begini. Ada orang buat begitu? Berlambak lah. Jadi orang kedekut dah. Kita kalau cerita orang kedekut ni, tuan-tuan, jadi takut kadang-kadang. Tuan-tuan, kalau tengok orang kedekut tahap macam mana? Saya pernah jumpa orang kedekut yang saya tak pernah terfikir. Sarapan pagi, dia order teh-o panas. Tuan-tuan tahu dia punya kedekut macam mana? Dia ambil tangan dia, ambil dalam poket, buat keluar limau nipis. Dia pun perah. Saya kata, kenapa bubuh dalam poket? Dia kata, kalau limau nipis, harga lain. Kalau ada limau nipis, jadi dia order teh-o saja. Saya kata, dahsyat orang begini. Ada juga orang, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya tahap kedekut itu, kalau nak beli coklat kan, coklat di yang duty free ni kan, yang tak ada cukai ni, dia pergi beli kat kaunter yang coklat yang menghampiri expired date. Sebab dia kata expired date murah sikit. Macam-macam. Dan ada lagi yang paling kedekut, tuan-tuan dan puan-puan, bila isteri kata nak melawar ni, suami kena belilah barang make up. Dia kata melampau sampai barang make up pun kena beli. Pula dah. Ini pun kategori yang kedekut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah dia mengaitkan wasiat dengan sesuatu perkara yang tidak terjadi, maka wasiat itu pun terbatal. Dia meletakkan syarat pula begitu. Jika aku mati dalam sakit aku ini, aku akan wasiatkan rumah ini untuk si Polan. Tak boleh. Mestilah dia wasiat tanpa dia meletakkan syarat yang mana kalau dia mati hari ini, kalau dia mati besok, tak mahu. Wasiat mesti clear. Beri, mati bila tak kisah, maka bila mana dia datang mati itu, maka wasiat itu pun boleh jalan. Sekadar itu saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi pada hari Jumaat kan?
esok Khamis, Jumaat pula. Jadi kita punya pertemuan adalah untuk minggu yang keempat ini adalah hari Rabu dan hari Jumaat, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada semua jemaah dan pendengar National FM, dan bolehlah kita kata mulai hari ini masing-masing pakat carilah buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Belik punya belik, tak faham, kita sama-sama bincang. Tanya orang tu, tanya orang ni. Bimbang-bimbang tuan-tuan dan puan-puan, kalau datang persoalan kita tak tahu nak buat apa. Kemudian mula nak cari nombor telefon saya, nak tanya. Sabar dulu, sebelum telefon, baca dulu. Bila kita baca, kita faham. Kita tak faham, baru kita tanya orang. Jadi, manfaatnya apa? Tuan-tuan dan puan-puan juga merupakan ejen kepada saya dan ustaz-ustaz para asatizah yang lain untuk menyelesaikan masalah ummah. Berkaitan dengan pusaka ini, dia bukan masalah biasa-biasa je, dia masalah kritikal. Kalau kita tengok pada bulan lepas, dikabarkan mati si mak tadi dibelah 18 ke 12 kan. Kemudian dicampak dalam air kumbahan najis tadi disebabkan perebutan harta pusaka. Jangan buat main isu ini. Dia boleh bawa kepada pembunuhan, terutamanya orang Melayu kita. Dia tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut tentang harta pusaka, biarlah tuan-tuan dan puan-puan jadi orang yang pemudah cara kepada masyarakat kita. Tuan-puan nak harap saya road tour satu Malaysia, saya tak mampu, saya ada kerja lain, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-puan nak suruh saya datang ceramah pun, datang ceramah yang datang siapa? Orang yang bermasalah belum datang. Orang yang tidak bermasalah macam Tuan Haji Puan Hajar akan datang. Jadi macam mana nak turun ke lapangan tadi? Jadi nak turun ke lapangan adalah pemahaman kepada semua jemaah lah. Sebab semua jemaah dia ada ahli keluarga dia ada keluarga, saudara dia. Kemudian ada kematian hari ini, dia pergi cerita bagaimana nak urus. Kematian tahun depan, keluarga belah isteri dia pula pergi cerita. Kan banyak pahala tu, tuan-tuan dan puan-puan. Sekadar itu saja, kita berjumpa pada lusa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.